menjadi tonggaknya. Islam tetap di puncak, biar imanku terus melonjak. Aku tega, aku rela, sekalipun aku dihanyam. Burung hijau terbang, ruhku tenang melayang. Syurga Firdausi menungguku datang. Bidadari pun tersenyum, merindu tumbuh harum. Di saat cinta mekanku bercantum. Begitu tak kembali kerana memburu nikmat syurgawi. Itulah yang hakiki, itu yang abadi, dan ku tidak mati, bahkan hidup dengan rezeki ilahi. Terima kasih saudara pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Tuan-tuan yang berbahagia, Saudara Ahmad Azam bin Abdul Rahman dan isteri beliau Puan Azlina binti Abdul Aziz, iaitu tetamu jemputan kita pada malam ini, ayah kepada yang tokoh yang kita nak bicarakan, iaitu Saudara Ammar, Tuan Imam Besar Masjid Sultan Azlan Shah, tuan-tuan imam yang bahagia, ahli-ahli kuasa yang bahagia, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, seterusnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul pada malam ini dalam suatu majlis yang saya rasa amat bertuah kita duduk dalam majlis ini, kerana kita akan mendengar bicara dari ayah kepada seorang tokoh yang sudah tak ada bersama dengan kita, yang kita sangat banggakan. Saudara sekalian, walau apapun sebelum saya nak teruskan majlis ini bersama dengan ayah dan ibu kandung beliau, dan sebelum saya memperkenalkan beliau kepada tuan-tuan, saya rasa kita tonton dulu video ini untuk tuan-tuan lihat dan kemudian kita dengar, dan saya akan buka soalan untuk tuan-tuan bertanya sepenuhnya, berinteraksi dengan ibu dan ayah kandung beliau yang tokoh yang kita bicarakan ini. Walaupun beliau sudah pergi meninggalkan kita, namun kehidupannya yang nak kita tonjolkan ini akan dapat kita contohi bagi yang hidup, kerana hidup mesti diteruskan oleh yang hidup. Yang pergi tetap pergi, namun bagaimana kita melihat watak peribadi, wawasan seorang ibu dan ayah ini yang harus kita contohi bagi kita
yang akan meneruskan perjuangan ini. Dan dirahmati Allah sekalian, kita selesai melihat sedikit tayangan video tentang kematian dan pengkebumian saudara Muhammad Ammar, dan atas momentum itu kita bersama dengan kedua ibu bapa, ayah dan ibu beliau, untuk menceritakan kepada kita apa sebenarnya di sebalik kematian seorang anak muda dari jutaan anak muda. Namun dengan kematian dalam usia yang muda ini, beliau dipilih untuk dikuburkan bersama dengan kawasan yang terkuburnya salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di suatu tempat yang disebut paling mulia di Turki itu. Dan bagaimana keadaan ini berlaku? Tuan-tuan sekalian, saya nak menyebut ini tentang dia tidak, seorang anak muda yang begitu tidak lahir begitu sahaja tanpa ada pembinaan dari seorang ibu dan ayah yang menekuni untuk menjadikan beliau seorang pejuang masa depan. Namun saudara sekalian, bak kata pepatah, faqiru syai' la yu'ti, orang yang tak mempunyai apa-apa ni, dia tak boleh memberi apa-apa. Jadi kita lihat saudara Ahmad Azam, ayah kepada Muhammad Ammar ini, bukan kepalang orang tuan-tuan, sahabat saya lama juga, dan beliau sekarang merupakan timbalan kepada pengurusi Presiden Wadah Pengupayaan Umat, yang saudara sekalian, kita tahu bahawa beliau pernah menjadi Presiden ABIM selama 8 tahun, lebih kurang dalam tahun 1997 hingga tahun 2005 kalau tak silap saya. Dan ketika beliau menjadi Presiden ABIM inilah, di antara banyak jasa-jasa beliau ialah cuba berlaku suatu bukan debat tuan-tuan, tetapi sarahan perdana yang melibatkan dua tokoh besar negara, dua orang negarawan, iaitu Dr. Mahathir dan juga Presiden PAS waktu itu, yang berhormat Datuk Fadil Noh, yang atas usaha beliau ketika itu beliau menjadi Presiden ABIM. Saudara, dalam waktu yang sama juga beliau sebagai pengurusi Future Global Network, timbalan Presiden Wadah, dan beliau juga merupakan pengurusi Global Peace Mission Malaysia. Cuma pada tahun 2013 bulan Mac, beliau dilantik sebagai timbalan Setiausaha Agung UNIW, United of NGOs in Islamic World, kawasan Asia Pasifik, pada persidangan NGO Islam di Turki pada 1 Mei 2005, dan pernah dianugerahkan The Royal Order of the Kingdom of Cambodia of Commander oleh Kerajaan Cambodia pada tahun 2012 sebagai pengiktirafan kepada projek-projek membangunkan masyarakat Islam, khususnya dalam bidang pendidikan melalui Global Peace Mission. Saudara sekalian, dengan peranan di peringkat dan internasional melalui NGOs dan gabungan-gabungan NGOs, suatu pengalaman besar, dan kemungkinan ini yang melahirkan nama Muhammad Ammar ini tuan-tuan. Dan bersama dengan beliau pada malam ini ialah isteri beliau yang melahirkan saudara Muhammad Ammar, Puan Nur Azlina binti Abdul Aziz, fully housewife namun sangat aktif dalam NGO, dan di samping itu juga beliau menjadi pengarah kepada pendidikan, di mana mengurus sekolah untuk pelarian anak-anak Rohingya
di Pulau Pinang, Tuan-tuan, sangat aktif. Dan tuan-tuan, inilah keadaan kedua ibu bapa yang tak pernah kenal letih, maka mempunyai 5 orang anak, 4 daripadanya perempuan dan seorang laki-laki. Namun seorang yang laki-laki itu terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkongsi pengalaman suka duka membesarkan Muhammad Ammar bersama ibunya pada malam ini, yang seorang laki-laki ini namun dia dipanggil Allah terlebih dahulu. Dan mari kita sama-sama berkongsi. Saya mengalu-alukan untuk sementara itu mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Datuk Muhammad Ghazali bin Jalal, Pegawai Kewangan Negeri selaku pengerusi Masjid Sultan Azlan Shah. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama akan memeriahkan, meraikan. Tuan-tuan sekalian, saya nak terus minta kepada yang berbahagia Puan Azlina sebagai ibu yang melahirkan, mengasuh, membesarkan. Tentu watak Muhammad Ammar ini ingin diketahui umum tentang peribadi beliau, bagaimana watak akhlak beliau sampailah saat kematian, dan bagaimana seorang ibu menghadapi suasana yang begini. Mudah-mudahan dapat kita kongsi bersama untuk menjadi aspirasi kepada generasi muda bahawa insan terpilih ini daripada jutaan manusia ini mampu dilahirkan sebegitu. Silakan yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ahmad Muhammad Taib selaku moderator majlis kita pada malam ini, yang berbahagia Datuk Muhammad Ghazali selaku pengarah Kewangan Negeri Perak, ahli jawatankuasa Masjid Sultan Azlan Shah, ibu, ayah, dan majoriti yang saya nampak pada malam ini adalah anak-anak generasi pelapis yang akan memimpin negara pada masa yang akan datang. Terima kasih. Alhamdulillah saya menghargai kehadiran anda pada malam ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya selepas kita pulang nanti dalam membina satu kehidupan yang jauh lebih bermakna dalam mendekati diri pada Allah Ta'ala dan dalam proses untuk memanfaatkan diri untuk umat, insya-Allah. Kehadiran saya khususnya pada malam ini lebih kepada ingin berkongsi. Matlamat saya pada malam ini lebih kepada ingin berkongsi kebaikan-kebaikan anak anda Ahmad Ammar, sebab saya melihat majoriti yang hadir pada malam ini adalah anak-anak muda yang besar kemungkinan lebih muda daripada Ammar, saya rasa. Jadi mudah-mudahan kebaikan-kebaikan tersebut dapat diteladani, dapat dicontohi dalam memastikan anak-anak menjadi anak-anak yang lebih dekat dengan Allah Ta'ala, anak-anak yang lebih mentaati ibu ayah, anak-anak yang lebih menghormati guru-guru dan juga rakan-rakan sebaya. Jadi sebelum saya cuba kongsi 2-3 sosok peribadi Ammar, khususnya kaum-kaum ibu yang selalu bertanya kepada saya, jadi ingin saya kongsikan sedikit apa yang telah saya lalui. Pada 2 November 2013, memanglah berita kematian Ammar, pemergian Ammar adalah satu berita yang mengejutkan, dan saya rasa mana-mana ibu dan ayah juga pasti akan terkejut dengan pemergian anak mereka. Terutamanya Ahmad Ammar yang kami telah cuba bentuk dan telah ada visi dan misi untuk beliau di masa depan yang kami cita-citakan agar dapat beliau penuhi visi dan misi tersebut. Namun Allah Ta'ala yang Maha Berkuasa, maka Ammar kembali kepadanya dalam umur atau usia yang sangat muda, 20 tahun. Jadi pemergian Ammar, berita pemergian Ammar memang satu kejutan, namun dengan kekuasaan Allah Ta'ala juga saya rasa bagi menjawab soalan-soalan ibu-ibu yang selalu bertanya pada saya, tanya mereka
Bagaimana Puan boleh begitu tabah menerima berita pemergian anak lelaki seorang yang telah diletakkan harapannya begitu tinggi pada beliau? Jadi bagi saya, wallahu alam, yang saya nampak itu adalah anugerah daripada Allah Ta'ala, saya rasa. Yang mana saya sendiri tidak ada daya kekuatan untuk melawani perasaan kehilangan seorang anak yang disayangi. Jadi mungkin jugalah saya rasa anugerah itu Allah Ta'ala bagi kepada kami, sebab saya rasa dah lama saya dah serah anak saya pada umat, kepada masyarakat. Sebab pada Jun 2011 saya telah menghantar Amar ke Turki. Saya tinggalkan Amar belajar di sana, tinggal di madrasah di bawah jagaan Jamaah Khairat, satu kumpulan pengikut ajaran Ustaz Badiu Zaman Syed Nursi. Jadi semasa saya tinggalkan Amar pada Jun 2011, hati saya telah berkata bahawa inilah masanya saya serahkan anak saya kepada umat. Dan saya yakin bahawa bila Amar habis belajar nanti pulang ke Malaysia, Amar takkan sama macam Amar yang dahulu lagi, sebab memang masih anak saya. Tetapi saya tidak mengharapkan sesuatu daripada beliau sebagai seorang ibu, melainkan beliau kembali kepada umat untuk menyumbang, berdakwah dan cuba untuk membantu mereka yang memerlukan. Dan mungkin itulah sebahagian daripada sebabnya saya menerima berita kematian tersebut dengan hati yang tenang. Bila diberitakan di dalam kereta sepulangnya saya dari Pulau Pinang kerana urusan sekolah anak-anak pelarian Rohingya di Pematang Pau, dan saya masuk ke dalam kereta di hentian duta, kata Abah Amar, you have to be very strong, kena kuat. Amar, kita terima panggilan telefon dari Turki menyatakan Amar telah dilanggar ambulans, meninggal. Jadi saya memang tak tahu nak respon macam mana. Walhal masa tu saya sangat gembira nak berkongsi berita gembira tentang anak-anak Rohingya dengan Abah Amar. Tetapi itu yang saya terima, belum sempat saya berkongsi, itu berita yang saya terima. Dan pada masa itulah, kalau ditanya apa yang saya rasa, saya sendiri tak tahu jawapannya, sebab mungkinlah pada masa itu saya tak ada langsung perasaan. Seolah-olahnya hati saya ni, seketul hati ni direntap keluar, kosong. Tetapi Alhamdulillah Allah Ta'ala telah bagi kekuatan, maka saya himpun semula kekuatan, mampu untuk mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan pada masa ketika itu, saya yakin insya-Allah anak saya telah pulang dengan keadaan yang sangat baik. Amar selama ini adalah seorang anak yang saya redai. Amar adalah seorang hamba Allah yang sangat dekat dengan Tuhannya. Dan saya yakin Amar telah kembali kepada pemelihara yang paling sempurna. Kami menjaga Amar selama 20 tahun. Ada jatuh bangun, ada cacat cela di sana sini. Bukanlah ibu bapa, ibu ayah yang sempurna. Namun saya yakin bila Amar pergi, Amar kembali kepada pemilik yang hakiki. Itulah yang kami sebut selalu di dalam sama ahli keluarga bersama kakak-kakak dan adiknya, bahawa tidak ada sesuatu pada diri kita yang dimiliki oleh kita secara hakiki, sebab pemilik yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, hatta diri kita sendiri pun. Jadi saya rasa mungkin itu semualah yang telah membantu saya menghadapi atau menerima hakikat bahawa anak saya memang tidak ada lagi di muka bumi ini. Namun saya, alhamdulillah, saya rasa selama 2,5 tahun Amar di Turki, saya tahu Amar tak ada di rumah. Amar tak ada di Malaysia, dia jauh di sana. Tetapi setelah pemergiannya, selesai acara perkebumian, saya terasa seolah-olah Amar masih hidup. Dan bila pulang ke Malaysia, saya rasa Amar masih ada. Jadi selepas pemergiannya, rupa-rupanya terasa Amar lebih dekat dengan kami. Jadi wallahu alam, menurut hujah ataupun tuan guru Amar, seperti yang tuan-puan tonton dalam video tadi, menurut hujah Amar meninggal sebagai seorang syahid. Syahid dalam arti kata sebagai seorang ilmuwan ataupun pendakwah, sebab dikatakan bahawa Amar pada hari kejadian, Amar telah keluar dari madrasahnya, daripada rumahnya,
menuju ke satu madrasah lagi untuk menemui 16 orang pelajarnya. Ammar belajar kitab Risalah An-Nur semasa tinggal di madrasah di Turki dan telah diuji oleh guru-gurunya. Beliau mampu untuk memahami dan menghayati apa yang telah dipelajari dan diberi tauliah untuk mengajar pelajar-pelajar baru. Jadi itulah hari pertama Ammar keluar untuk mengajar. Dan di dalam bagnya ada nota catatan tentang bab pertama yang nak diajar, iaitu keikhlasan. Makna kata redha Allah adalah yang paling utama, redha manusia tidak penting. Jadi kalau ikhlas dapat ditanam dalam diri kita, maka apa saja yang dilakukan insya-Allah akan didorongkan, dipermudahkan oleh Allah Taala. Jadi makna kata memanglah sebagai seorang anak, kami akan tetap merindui Ammar. Kami akan terus merindui kebaikan-kebaikan Ammar yang akan saya kongsi sedikit sebanyak pada malam ini. Buat anak-anak khususnya di peringkat sekolah menengah, sekolah rendah, andai kata anda dapat mencontohi kebaikan Ammar, maka kami sangat bersyukur. Dan saya yakin di luar sana ramai anak-anak yang hebat, insya-Allah. Malah di kalangan yang ada pada hari ini juga, saya rasa mungkin ramai yang lebih hebat daripada Ammar. Tentang akhlak Ammar, selalu ditanya pada saya, apa dapat anda membicarakan tentang Ammar? Maka tidak bukan adalah tentang akhlaknya, tentang sosok dirinya, tentang keluhuran peribadi Ammar yang mungkin berbunyi agak idealistik. Tetapi itulah Ammar. Kalau saya diminta untuk memberi berapa peratus tentang akhlak Ammar, maka 0 hingga ke 100%, maka saya berani memberi anak saya ini markah sebanyak 99%. 1% itu hanya sedikit daripada kekurangan-kekurangannya, kesilapan-kesilapan yang bukan menjadi sesuatu yang perlu kami ambil tahu atau ambil peduli. Jadi makna kata, bagi saya sebagai seorang anak muda berumur 20 tahun, bagi saya akhlak Ammar adalah sempurna. Wallahu alam, ya. Tentang berbalik tentang akhlak Ammar, satu perkara yang sangat ketara sejak kecil lagi, malah semua akhlak ini telah memang ketara sejak kecil. Yang pertama adalah Ammar adalah seorang anak yang sangat merendah diri, yang tidak berbicara tentang kehebatan dirinya, yang tidak berbicara tentang pencapaiannya. Contohnya, semasa Ammar belajar di Universiti Marmara, Ammar adalah pelajar di Jabatan Sejarah di tahun 2. Setiap semester memang Ammar akan memberitahu saya tentang keputusan peperiksaannya. Jadi selalulah dia sebut, dia kata, mak rendah saja markah mak. Ammar dapat 50% saja. Ammar dapat 60% saja. Susah sangat subjek sejarah. Dan untuk pengetahuan anda, Ammar mengambil sejarah 100% dalam bahasa Turki. 10 subjek dalam satu semester, ada 8 subjek sejarah. Sejarah Seljuk, sejarah Osmania, sejarah Ataturk, sejarah Byzantine. Saya pun tak tahu lagi 4 tu apa. Itu yang saya hafal selalunya. Jadi ada 8 jenis sejarah dalam bahasa Turki yang perlu ditekuninya. Dan itu yang dia sebut, markah tak tinggi. Jadi selalu saya tanya, 50 tu lulus ke gagal? Dia kata lulus. Saya kata fair enough. Saya kata bagi saya lulus dah bagus. Sebab saya tahu memang susah. Saya sendiri tak akan mampu melakukannya. Jadi saya sentiasa menggalakkan Ammar. InsyaAllah mak yakin Ammar dah lakukan yang terbaik. Allah dah bagi 50, maka bersyukurlah. InsyaAllah semester depan tambah lagi dan sebagainya. Tetapi selepas pemergian beliau, sehari selepas beliau dikebumikan, kami telah melawat Universiti Marmara, berjumpa dengan rakan-rakan satu jabatan beliau, berjumpa dengan profesor-profesornya, profesor lelaki, profesor perempuan, yang tak malu-malu untuk menangis bila kami sebut tentang Ammar. Rupa-rupanya bagi mereka selama inilah kali pertama mereka mendapat seorang pelajar yang begitu cemerlang dalam jabatan sejarah. Jadi katanya, Ammar sebenarnya walaupun baru masuk tahun kedua ijazah pertama, sebenarnya sudah mampu untuk mengajar, untuk bersyarah di dalam kelas kepada rakan-rakannya. Jadi saya tanya kepada pensyarahnya,
Amar mengadu selama ni markah dia rendah 50-60. Jadi pensyarah profesor telah menunjukkan kertas peperiksaan kertas jawapan Amar semasa peperiksaan yang dikatakan 50-60%. Jadi rupa-rupanya menurut profesornya yang dia dapat 50%, yang dia dapat 60%, 65%, sebenarnya itu adalah markah yang tertinggi dalam jabatan sejarah. Jadi memang subjek-subjek tersebut sangat sukar, tetapi beliau mampu menjadi pelajar terbaik yang kami tak tahu. Sebab bagi saya 50 tu dia kata rendah, saya kata okeylah rendah. Sebab saya tak pernah tanya pula orang lain dapat apa. Dan memang daripada kecil macam itulah, dia bukanlah seperti anak yang biasa-biasa. Selalunya anak-anak kalau dapat 80-90 balik dia akan bangga bercerita pada mak ayah. Tapi tidak Amar. Kalau anak-anak dapat 50%, dia akan balik cerita kat mak dia. Dia kata, mak kira okey lah 50% tu. Kawan-kawan lain dapat 40, ada dapat 30, ada dapat kosong lagi. Kira saya dapat 50 tu kira bagus dah mak. Jadi itu adalah anak yang biasa-biasa. Tetapi bukan Amar. Dia memang sorok dia punya kejayaan dan pencapaian. Mungkin untuk menjaga, ya, begitu rendah hatinya, tidak mahu berbangga-bangga. Satu lagi juga adalah tentang saya sebut tadi tentang kitab Risalah An-Nur. Selepas pemergian beliau, barulah kami mendapat tahu rupa-rupanya Amar telah khatam kitab Risalah An-Nur, di mana dia diberi tauliah untuk mengajar. Dalam masa 8 bulan beliau telah khatam. Pada tahun 2012 sudah dikhatamnya. Jadi tanpa kami dimaklumkan. Itu adalah satu pencapaian yang sangat sukar sebenarnya, sebab pelajar-pelajar Turki sendiri tidak mampu melakukannya dalam masa 8 bulan. Tetapi Amar melakukannya dalam 8 bulan mampu khatam Risalah An-Nur dalam bahasa Turki Jawi, tulisan Jawi. Dan Amar juga menyalin kitab Risalah An-Nur dengan tulisan tangan. Jika anda menonton video tadi ada ditunjukkan slide tulisan Jawi yang begitu halus tulisannya, itu adalah tulisan tangan Amar menyalin kitab Risalah An-Nur. Sama jugalah dengan Amar pergi ke Syria. Amar pergi ke Syria selepas pulang dari Malaysia pada 22 September 2013. Pada 25 September beliau menghubungi saya, dia bertanya, "Mak, boleh tak Amar pergi ke Syria?" Saya kata, nak mana pergi nak buat apa? Dia kata nak pergi hantar bantuan kemanusiaan. Kemudian belum sempat saya tanya, dia jawab. Dia kata, "Mak jangan bimbang, Amar takkan punting kelas. Amar pergi hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Tak ada kelas 3 hari itu, mak jangan bimbang, Amar pergi sekejap saja." Jadi saya tanpa memikirkan bahawa begitu bahayanya berada di Syria dan keadaan sekarang, pada masa itu saya cuma yakin bahawa Alhamdulillah anak saya berpeluang pergi ke Syria. Dan dekat sangat Turki dengan Syria. Jadi rugi kalau tak diambil peluang tersebut untuk pergi ke Syria, masuk ke Syria. Dan beliau pergi ke Syria. Pulang dari Syria, tak diceritakannya apa yang telah berlaku di Syria. Tak diceritakan kepada abahnya yang berjumpa beliau 2-3 minggu sebelum meninggal. Tak dikongsi apa yang berlaku di Syria. Dan rupa-rupanya Amar juga tidak meminta izin daripada abahnya untuk pergi ke Syria. Dia minta izin daripada ibunya. Mungkin dia kata mak dia memang senang bagi jawapan dia. Jadi pandai, tactical way untuk meminta kebenaran. Jadi selepas pemergiannya barulah kami mendapat tahu daripada sahabat-sahabatnya yang turut pergi ke Syria. Rupa-rupanya semasa di Syria, Amar ingin mati sebagai seorang syahid di medan perang. Amar adalah bekas pelajar maktab tentera diraja yang sudah biasa dengan latihan ketenteraan, yang sudah biasa dengan kaedah-kaedah memegang dan mengurus senjata. Jadi bagi beliau memang tidak ada masalah. Dan memang melihat suasana di sana, memang beliau telah terpanggil dan telah disebut ingin mati syahid di sana. Dan rupa-rupanya Amar telah bermimpi pergi ke syurga, dibawa ke syurga dan telah dipetunjukkan bidadarinya di syurga. Itu telah dikongsi dengan rakan-rakan. Ada kawan-kawan dia ketawakan dia. Sebab Amar bukan anak yang akan bercakap tentang orang perempuan. Dan kawan-kawan ketawakan dia. Dia kata, "Tak, serius." Dia kata, "Serius. Malah saya dah tak ada keinginan pada perempuan lagi." Sebab dia dah nampak bidadari dia di syurga. Memang dia ingin mati syahid di sana. Tetapi daripada apa yang kami baca dalam handphone beliau,
telah dicatatkan beliau bahawa beliau telah ada satu dilema dalam diri, sama ada nak balik ke Turki ataupun tinggal di Syria. Tetapi dia ambil keputusan, katanya dia perlu pulang ke Turki sebab ada amanah yang belum tertunai. Maka Allah tak izin beliau dan akhirnya beliau meninggal di Turki sebagai seorang syahid, insya-Allah. Dan itulah gelaran yang sahabat-sahabat beri kepadanya, iaitu syahid yang tertangguh. Maknanya tidak syahid di Syria, tetapi syahid setelah kembali ke Turki. Jadi itu semua tak dicerita kepada kami. Padahal dia sentiasa berkomunikasi dengan saya, dengan kakak-kakaknya melalui WhatsApp, bergurau senda, tapi tak diceritakan, disimpan. Dan itulah Ammar, maknanya sentiasa menjaga kerendahan hatinya. Satu perkara tentang Ammar adalah, seperkara lagi adalah Ammar adalah anak yang mampu membaca hati ibunya, khususnya bagi saya, dan juga apa yang berlaku di sekelilingnya. Dia peka dengan apa yang berlaku, dia boleh merasai apa yang dirasai oleh ibunya. Contoh yang sangat ketara bagi saya adalah tentang pada tahun 2013, awal tahun, Ammar ditawarkan menjadi penterjemah drama bersiri bahasa Turki yang dibeli oleh TV Al-Hijrah. Nama drama itu adalah Pride and Love, sudah ditayangkan di TV Hijrah sebelum Ramadan tahun sudah. Ammar adalah salah seorang penterjemah. Jadi semasa ditawarkan, Ammar menghubungi saya. Jadi saya kata, dia orang akan buat bagi ada apa-apa bayaran ke tidak? Dia kata ada mak, RM200 satu episod. Dan saya tak ingat berapa puluh episod. Jadi saya kata, dia kata macam ni mak masih menyimpan kad ATM Ammar kan? Bank Islam. Saya kata ya, masih lagi. Mak masih ingat nombor PIN-nya? Saya kata masih lagi, sudah mak catatkan. Dia kata macam inilah, Ammar takkan ambil satu sen pun. Setiap sen yang dia orang akan masukkan ke dalam bank Islam tu, Ammar bagi dekat mak. Mak gunalah untuk apa pun, itu adalah milik mak. Jadi masa tu saya memang terkedu, sebab bagi saya, Masya Allah, anak aku seorang ni. Sebab saya tahu masa tu beliau sangat-sangat memerlukan allowance tambahan untuk memenuhi hasrat beliau untuk pergi ke Mesir. Ammar sangat ingin pergi ke Mesir untuk menziarahi makam Imam Syafi'i khususnya. Tapi pada masa tu beliau berkorban bahawa ini adalah untuk membahagiakan hati ibunya. Maka jadi saya pun tak terkata apa. Sebab dia kata mak ambil lah, Ammar takkan ambil sesen pun, mak gunalah. Jadi pada masa itu, jadi saya kata ini bukan anak yang biasa dalam hati saya. Tapi tak apa, Ammar bagi, saya akan ambil. Jadi kemudiannya pada bulan Mei 2013, Abah Ammar membawa rombongan sahabat-sahabat ke Turki. Memang rombongan tahunan. Biasanya saya ikut, tetapi tahun 2013 saya tak ikut, memandangkan ada beberapa prioriti lain yang perlu diutamakan. Jadi Ammar hubungi saya, dia tanya saya, masa tu abahnya berada di Bosnia. Mak, pasal apa mak tak ikut abah? Saya kata tak apa Ammar, Ammar akan nak balik bulan Jun. Kita jumpa nanti kat Malaysia. Lagipun mak dah pergi ke Turki. Dia kata tak, mak ikutlah abah, kata dia. Jadi saya kata tak apa, tak perlu. Mak gunalah duit yang Ammar bagi tu, dia kata duit yang terjemahan tu untuk beli tiket, mak join abah di Istanbul nanti. Jadi saya kata no. Ini adalah duit mak sekarang ni. It is my money. Ammar dah bagi pada mak, maka mak berhak membuat keputusan bagaimana mak nak belanjakan. Walhal pada masa tu saya yakin memang saya teringin sangat nak pergi, sebab Ammar tahu bahawa salah satu tempat yang akan dilawati pada tahun tersebut adalah Şanlıurfa, bersempadan dengan Syria, agak jauh dari Istanbul. Di situlah tempat kelahiran Nabi Ibrahim, di situlah tempat Nabi Ibrahim dilontarkan ke dalam api. Di situlah tempat Nabi Ayub, gua Nabi Ayub dan perigi Nabi Ayub. Di situlah tempat Nabi Syuaib, dan di situlah ada sebuah masjid di mana seorang dermawan, hartawan dan dermawan setiap hari memberi makan secara percuma kepada hampir 20,000 orang miskin di Şanlıurfa setiap hari tanpa gagal. Memang saya nak sangat menyaksikannya. Walaupun saya pernah pergi dulu, tetapi Ammar faham bahawa saya memang ingin ke sana. Maka beliau cuba memujuk dan akhirnya saya kata no.
Mak takkan buat begitu. Dan beliau bersetuju dengan saya bila saya cadangkan, kita akan gunakan duit tu untuk beli tiket kapal terbang Amar. Kita untuk balik Malaysia. Kita guna duit tu untuk Amar pergi Kemboja ikut mak abah nanti bulan Ramadan menghantar bantuan kemanusiaan. Kita guna duit tu untuk Amar pergi ke Maninjau, Sumatera, tempat pesantren Buya Hamka. Amar ingin pergi ke Tasik Maninjau. Dan Amar gunalah untuk apa-apa perbelanjaan semasa cuti. Dan beliau memang tak boleh kata apa, memang itulah yang telah kami lakukan. Alhamdulillah, 2 bulan percutian Amar di Malaysia digunakan sepenuhnya. Begitu sibuk daripada hari ketiga beliau sampai, kami telah bawa dia ke Kemboja. Pulang dari Kemboja, sibuk dengan urusan agihan bantuan Ramadan untuk masyarakat pelarian Rohingya. Kami ada sebuah sekolah lagi, pelarian Rohingya di Kelang. Kemudian sibuk dengan majlis hari raya, menemui sanak saudara dan rakan taulan. Kemudian terlibat dengan himpunan solidariti kemanusiaan di Shah Alam. Dan akhirnya Amar membuat keputusan untuk pergi ke sawah padi di Belantik, di Sik, Kedah. Selama 6 hari Amar belajar menjadi seorang pesawah dalam suasana yang begitu tenang. Dan kami dikabarkan bahawa Amar, benih padi yang telah ditanam beliau, padi telah tumbuh dan hasilnya telah dituai. Dan saya rasa sangat berbahagia. Dan selepas pulang dari sawah padi selama 3 hari saja, Amar pulang ke Turki untuk menyambung pengajiannya. Jadi tidak ada masa berehat. Masa kami juga sibuk, mak ayah sibuk, anak pun turut disibukkan. Tetapi Alhamdulillah, walaupun dalam kesibukan, bila dibawa bersama, anak-anak turut bersama melihat apa yang telah dilakukan dalam memberi khidmat kepada umat. Jadi untuk ibu-ibu khususnya, dan anak-anak saya juga rasanya ingin saya kongsikan yang sebab soalan tentang bagaimana Puan boleh melibatkan anak-anak. Selain pada Amar, anak-anak perempuan juga telah kami libatkan dalam urusan kemanusiaan. Dan sesungguhnya saya rasa semuanya telah bermula sejak awal perkahwinan lagi. Sebab semasa saya dipinang oleh Abah Amar sebagai pelajar semasa di Amerika Syarikat, salah satu syaratnya, dia ada beberapa syarat. Salah satu syaratnya adalah jika bersetuju untuk menerima peminangan ini dan ingin berumah tangga bersama saya, maka antara syaratnya adalah saya perlu menerima hakikat bahawa suami adalah seorang pendakwah yang besar kemungkinan banyak masanya berada di luar rumah. Maka saya perlu berdikari dan yakinlah bahawa suami adalah milik umat, isteri adalah milik umat, anak-anak adalah milik umat. Maka apa saja yang kita lakukan ada atas dasar mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa itulah dimulakan perkahwinan dengan niat yang betul bagi pandangan kami. Maka kami yakin selepas itu Allah Ta'ala akan mengatur segala-galanya dengan begitu cantik. Dan memang tidak susah kami membesarkan anak-anak kami. Bukan saja Amar, tetapi juga 4 lagi orang. 3 orang kakak dan 1 adik. Sebab kami dikurniakan dengan keluarga besar. Anak-anak saya dibesarkan dalam keluarga besar bersama nenek dan datuk dan pakcik dan makcik seramai 9 orang. Dan anak-anak saya dibesarkan sebahagian besar berkehidupan kanak-kanak mereka dalam suasana kampung, penuh kehijauan, penuh kedamaian. Pada masa yang sama melihat kemiskinan, kesusahan di kalangan penduduk-penduduk di dalam kampung tersebut. Jadi itu mengajar mereka tentang sifat berpuas hati, bersyukur dengan apa yang ada. Sebab ramai lagi orang yang lebih susah daripada kita. Sentiasa bertolak ansur, menjaga adab dengan datuk dan nenek, dengan pakcik dan makcik. Tidak berkira apa yang ada, berkongsi sentiasa. Nak berkata, nak berbuat sesuatu perlu mengambil kira perasaan orang lain. Jadi semua itu saya rasa nilai-nilai yang positif yang telah ditanam di dalam keluarga. Saya hanya berperanan kecil, tetapi keluarga besar tersebut telah mempengaruhi diri saya dan juga anak-anak saya khususnya. Dan Alhamdulillah suami sibuk di luar rumah bukan menjadi satu masalah besar bagi saya. Malah kalau banyak masa beliau berada di luar rumah menjadi masalah besar bagi saya. Sebab bagi saya tempat suami bukan di rumah, tempat dia di luar. Kalau dia banyak masa di rumah saya risau.
Saya akan hilang privasi saya, hak mutlak saya sebagai tuan rumah yang mengurus apa yang berlaku. Tapi alhamdulillah sekarang anak-anak sudah besar dan tidak kami sangka apa yang telah kami lakukan yang begitu kecil, saya rasa sumbangan kami untuk umat, untuk masyarakat, tetapi telah diganjari dengan nikmat yang begitu besar, seorang anak syahid, anak yang kami anggap sempurna akhlaknya, dan mudah-mudahan dapat dicontohi dan diteladani oleh anak-anak generasi muda, insya-Allah. Jadi itu saja perkongsian saya. Kita akan cuba berkongsi jika ada soal jawab selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan. Saya minta kepada ayah untuk bercerita tentang wawasan bagaimana anak ini terdidik sebegitu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sahabat saya Ustaz Ahmad Muhammad Taib, Datuk Ghazali, pengurusi masjid, imam-imam, jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan dan anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak memulakan pembicaraan saya ini dengan beberapa anekdot sebelum Ahmad Ammar kembali ke rahmatullah. Ketika beliau bercuti pada bulan September tahun sudah, dia ada menyebutkan bahawa Ammar tak baliklah, ya, dia tak akan balik lagi lah, ya. Kemudian di hadapan kawan-kawannya dia mengatakan bahawa aku sudah tidak mempunyai masa, aku perlu pertingkatkan kerja-kerja dakwahku kerana rasanya masa aku dah singkat, ya. Itu diceritakan oleh teman-temannya telah beliau meninggal dunia. Kemudian ketika kami berada di rumah mayat, saya bersama-sama dengan Hoja Said Nuri, ketua kepada Jamaah Khairat yang bercakap dalam video kita lihat tadi, yang sebuah jemaah yang memperjuangkan ajaran Imam Badi'u Zaman Said Nursi, iaitu tokoh penyelamat akidah bangsa Turki daripada dasar sekularisasi Mustafa Kemal Atatürk. Keturunan daripada ibu dan ayahnya yang daripada Sayyidina Husin dan juga Sayyidina Hasan, ya, menyatu dalam diri Imam Badi'u Zaman Said Nursi. Dia mengatakan ada persamaan antara Ahmad Ammar dengan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kedua-duanya adalah Al-Fatih, kedua-duanya pembuka. Muhammad Al-Fatih membuka kota Konstantinopel dan Ahmad Ammar membuka hati-hati para pemuda, ya. Dia mengatakan ketika jenazah Ammar belum dikebumikan, dia mengatakan Ahmad Ammar ini akan membuka hati para pemuda, ya. Setelah 5 bulan yang lalu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kami telah bertemu dengan ribuan para pelajar dan juga para pemuda daripada Sabah ke tiap-tiap negeri kami jelajahi, berbicara mengenai Ahmad Ammar, dan ternyata sekali beliau telah menjadi satu fenomena yang merangsang anak-anak muda untuk kembali menjadi insan yang berguna, kembali menjadi umat Muhammad yang sebenar-benarnya, kembali bercita-cita berjuang untuk umat. Inilah yang berlaku, yang kita rasai pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya juga 3 minggu sebelum beliau kembali ke rahmatullah, saya mengatakan, Ahmad Ammar, kamu sekarang sudah berumur 20 tahun.
Muhammad Al-Fatih membuka kota Konstantinopel ketika berumur 21 tahun. Bermakna kamu mempunyai 1 tahun lagi untuk melakukan sesuatu yang besar untuk umat Islam. Ya. Sedangkan dia masih lagi tahun 2 di Marmara University. Saya menanyakan dan dia tidak menjawab, dia hanya senyum saja. Tetapi setelah 3 bulan, setelah 5 bulan beliau kembali ke rahmatullah, saya lihat beliau telah melakukan sesuatu yang di luar kemampuan saya untuk memahaminya. Beliau telah berdakwah dengan cara yang hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Ya. Beliau berdakwah dengan cara yang fenomena yang kita lalui ini, iaitu yang kita rasai pada hari ini adalah unik kerana orang yang berdakwah itu sudah tiada. Yang menceritakan mengenai dakwah beliau itu adalah ibu dan ayahnya. Sedangkan ketika beliau lahir, saya merasa bersyukur kerana alhamdulillah adalah anak yang akan menyembayangkan saya. Saya tidak menjangka bahawa saya pula yang menyembayangkan anak saya. Inilah satu kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Ammar menjadi begitu? Pertama, memang Ahmad Ammar itu bagi kami dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak lahir sampai umur 20 tahun. Sebab akhlaknya subhanallah luar biasa. Ketaatannya luar biasa. Ketika ditanyakan kepada kami, pernah tak ada insiden ibu dan bapa yang meninggikan suara, kecewa, marah dengan anak ini? Kami mengambil masa yang agak lama memikirkan bilakah insiden tersebut yang menyebabkan kami marah, naik darah tinggi ataupun menjerit terhadap beliau. Menggambarkan akhlak pribadi sosok yang sangat mulia dan walaupun nak mengatakan sempurna itu mustahil, tetapi ya sangat tinggi ketaatan dan juga hormatnya kepada ibu dan ayah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kami menerapkan kepada Ahmad Ammar tentang, saya mengatakan Ahmad Ammar, kamu lepas SPM, ya, kamu akan pergi ke Turki. Kamu akan belajar di Turki. Jangan pergi Amerika Syarikat. Jangan pergi Australia. Jangan pergi ke England. Pergi ke Turki. Kemudian saya katakan yang kedua, kamu pergi ke Turki, jangan buat medik. Jangan buat engineering. Jangan buat business, accountancy. Tapi kamu buat bidang sejarah Osmaniyah. Ya. Dan ternyata apabila beliau mendapat Ahmad Ammar ni pelajar yang bijak, UPSR-nya 5A, PMR-nya 9A, SPM-nya 10A. Jadi bila dia dapat pelajar yang terbaik, yang kedua terbaik di Maktab Tentera Diraja, saya katakan Ammar akan pergi ke Turki, kemudian akan belajar sejarah Osmaniyah. Ya. Bukankah dia menanyakan, bukankah Ammar patut bidang sains perlu mengambil medik? Saya kata tak payah, pergi ke Turki. Dan di Turki itu tidak banyak universiti yang diiktiraf oleh JPA. Sekarang ini hanya ada 70 orang saja pelajar Malaysia yang belajar di Turki dalam bidang pelbagai bidang. Saya mengatakan Ammar perlu pergi ke Turki oleh kerana ada 3 sebab. Ya. Abah nak Ammar menjadi pemimpin bertaraf dunia. Untuk menjadi pemimpin bertaraf dunia kena belajar di Turki, bukan di Amerika Syarikat. Ya. Mengapa Abah? Pertamanya Al-Quran menyebut umat Islam dididik oleh Al-Quran. Kita baca surah Ar-Rum, surah yang ke-30. Surah 30 bicara soal pertembungan 2 kuasa besar dunia pada waktu itu antara Rom dan juga Parsi. Untuk menjadi pemimpin dunia, umat Islam ini layaknya untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, dia perlu menjadi hamba Allah, dia juga perlu menjadi khalifah Allah. Kalau dia tidak berperanan sebagai khalifah Allah, tidak sempurna imannya. Jadi kamu mesti menjadi khalifah Allah di muka bumi itu. Surah Ar-Rum intipatinya menyuruh kita supaya untuk menjadi khalifah Allah, dia kena tahu siapa kuasa besar dunia yang bakal dihadapinya.
iaitu Rom dan juga Parsi, dan mula-mula Rom menang, kemudian Parsi menang, kemudian Rom menang kembali, turun naik kuasa besar dunia. Dan Rom yang dibicarakan itu adalah Rom yang berada di Konstantinopel. Konstantinopel itu adalah Istanbul di Turki pada hari ini. Dan apabila Rom mengalahkan Parsi, Rom menguasai dunia selama 800 tahun. Maknanya apa, Amar? Maknanya siapa yang menguasai kota Konstantinopel, dia akan menguasai dunia. Ternyata selepas Sultan Muhammad Al-Fatih mengalahkan Rom ataupun Byzantine di Konstantinopel pada 857 Hijrah. 800 tahun kemudian selepas hadis tersebut, hadis la tuftahana al-Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu zalikal jais, itu bahawa kata Rasulullah, kamu akan membuka kota Konstantinopel, yang membukanya adalah sebaik-baik pemimpin dan juga sebaik-baik tentera. 800 tahun kemudian baru menjadi realiti di tangan, dibenarkan hadis tersebut oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, dan berkuasalah Muhammad Al-Fatih menjadi khalifah Allah di muka bumi ini selama 600 tahun. Ya. Sampai jatuh pada 1924, dan sampai sekarang umat Islam tanpa khalifah selama 90 tahun. Kita menderita sebab kita tidak berperanan sebagai khalifah Allah di muka bumi sejak 90 tahun yang sudah. Apa akibatnya apabila kita gagal menjadi khalifah Allah di muka bumi ini? Umat Islam di Palestin sampai sekarang tak selesai, dan mutakhir umat Islam di Syria tak selesai. Pembunuhan terhadap umat Islam ini akan berterusan sampai bila-bila selagi kita tidak berperanan sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Jadi untuk itu, Ahmad Ammar, kamu mesti pergi ke Turki untuk menjadi, kalaupun tidak khalifah, tapi sebahagian daripada usaha untuk kembali menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Dan yang kedua, hadis Nabi khusus yang saya bicarakan tadi, iaitu hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah khusus menyebut Konstantinopel. Dan hanya mengapa perlu dijatuhkan? Untuk menjatuhkannya mestilah pemimpin sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik tentera. Dalam sosok pribadi Sultan Muhammad Al-Fatih, kamu kena pelajari mengenai sifat yang melahirkan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih adalah hasil daripada usaha yang dibuat oleh ayahnya, Sultan Murad yang kedua. Dia merencanakan 7 formula untuk melahirkan Muhammad Al-Fatih. Selepas 2 kali dia gagal menawan kota Konstantinopel untuk meraih gelaran sebagai pemimpin terbaik, maka hojahnya Haji Baram Wali mengatakan, bukan tuanku yang akan menguasai kota Konstantinopel, tapi anak tuanku. Selepas itulah dia merancang untuk anaknya menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Maka 7 formula tersebut, pertama, anak ini mesti ada wawasan ummatik. Wawasan ummatik bermakna wawasan untuk mengembalikan umat Islam ini menjadi khalifah Allah di muka bumi ini, menjadi kuasa besar dunia, ya, membebaskan diri daripada perhambaan dan juga penghinaan. Itu dia yang penting. Dan yang kedua, nama mesti bersesuaian dengan wawasan tersebut. Maka anaknya dikatakan masih dalam kandungan, bila lahir dinamakan anaknya namanya Muhammad. Biar Muhammad yang membenarkan hadis Nabi Muhammad yang belum lagi disempurnakan ataupun dibenarkan. Ya. Dan yang ketiga, mesti mempunyai adab. Adab ini sangat penting. Adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada ibu bapa, adab kepada ulama-ulama, adab kepada orang tua. Ini sangat penting. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih ditakdirkan sangat nakal waktu kecilnya, dan sehinggakan Sultan Murad mengizinkan guru agamanya, guru Al-Qurannya, Syekh Mulla Qurani namanya, untuk merotan anaknya. Apabila Syekh Mulla Qurani merotan, kemudian barulah anak tersebut mengerti erti disiplin dan adab, kemudian barulah diajar Al-Quran, iaitu formula yang keempat. Memahami perjuangan konsep Al-Quran. Ruh Al-Quran itu perlu difahami. Kemudian yang kelima, baru menekankan soal solat tahajud. Sebagai seorang pemimpin, wajib menunaikan solat tahajud.
Walaupun mungkin bukan tiap-tiap malam, tetapi menjadi amalan kebiasaan melaksanakan tugas solat tahajud. Ahmad Amar telah menulis dalam notanya, dia mewajibkan dirinya untuk solat tahajud tiap-tiap minggu 1 kali. Kalau boleh buat tiap-tiap malam, bonus. Tapi tiap-tiap minggu wajib 1 kali solat tahajud. Yang keenam, mesti menguasai ilmu yang penting untuk zaman itu. Muhammad Al-Fatih, ilmu yang penting pada zaman itu adalah ilmu peperangan. Bagi saya, Ahmad Amar, ilmu yang paling penting pada waktu ini untuk Ahmad Amar iaitu ilmu sejarah. Mengapa sejarah? Saya mengatakan sejak zaman penjajah barat tidak mau generasi Islam, generasi muda Islam memahami sejarah kehebatan, keagungan empire Islam sebelumnya. Dia hendak umat Islam hanya yakin bahawa tamadun baratlah tamadun yang paling hebat, jangan fikir nak lawan tamadun barat ini. Ya, terima sajalah tamadun barat ini. Terima seluruh pakejnya, jangan fikir lain daripada itu. Untuk itu sejarah sebelum itu jangan kamu ketahui, kerana itulah apabila penjajah Belanda dan juga Inggeris datang ke alam Melayu, perkara yang dirompaknya selain daripada khazanah bumi adalah manuskrip Melayu dibawa berkapal-kapal ke London dan juga ke Belanda yang sekarang ini masih berada di kota-kota tersebut yang belum dikaji. Berjuta-juta manuskrip tentang bagaimana Melaka itu diperintah selama 100 tahun, bagaimana sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi, sehingga kan Melaka pada suatu ketika lebih daripada 90 bahasa digunakan oleh pedagang-pedagang yang datang ke kota Melaka. Sejarahnya kita tidak tahu kerana ianya telah dirompak, dibawa ke sana sebab kita menjadi buta sejarah dan kita hanya tahu tamadun yang hebat hanya tamadun barat. Kerana itulah kita menghantar anak-anak kita hampir keseluruhannya ke negara-negara barat. Di Turki begitu juga, Mustafa Kemal Atatürk atas arahan daripada barat, dia tak mahu generasi muda Turki memahami tentang sejarah Osmaniyah. Kerana itu perkara yang awal yang dilakukan, menukar tulisan Jawi Osmaniyah kepada tulisan Rumi. Sehingga sekarang ini generasi muda Turki buta mengenai sejarah sebab tak reti membaca khazanah Osmaniyah dalam tulisan Jawi Osmaniyah selama 600 tahun. Saya kata, Ahmad Amar, kamu kena kaji sejarah Osmaniyah ini, kena belajar tulisan Jawi Osmaniyah. Sebab mengikut kerajaan Turki ada 150 juta manuskrip kerajaan Osmaniyah yang belum lagi dikaji. Tak ada siapa nak kaji. Ada 150 juta manuskrip bagaimana mentadbir khilafah Osmaniyah, bagaimana mereka mengurus negara, mengurus keuangan, mengurus ekonomi, mengurus empire yang sebesar itu. Tak ada siapa nak kaji. Lebih 150 juta manuskrip yang tak ada siapa nak kaji sebab mereka sudah buta tulisan Jawi Osmaniyah. Alhamdulillah, Ahmad Amar dalam masa yang singkat telah menguasai ilmu ini dan sudah mulai membaca, sudah mulai masuk ke arkaif, sudah mulai memberi maklumat tentang kehebatan khilafah Osmaniyah. Namun Allah Ta'ala telah mentakdirkan beliau kembali ke rahmatullah pada umur ketika benih yang ditanam sudah menjadi bunga sudah mulai nak mekar. Ketika itu Allah Ta'ala telah mengambil dia pulang dengan tujuan hikmah yang kita tidak tahu, tapi saya yakin Ahmad Amar diabadikan dalam bentuk suatu kecemerlangan pribadi, keunggulan, cita-cita yang hebat, kemudian diabadikan dalam bentuk satu kematian yang hebat supaya dapat menjadi ikon kepada anak-anak muda untuk diteladani dan supaya anak-anak muda ini dapat menyempurnakan impian beliau yang belum tercapai ini. Itulah sebabnya agak-agak saya. Kemudian itu sebab Ahmad Amar mengambil sejarah. Itu yang nombor 6. Dan yang ke-7, mesti menguasai paling kurang 4 bahasa. Untuk menjadi pemimpin dunia, dia kena kuasai 4 bahasa. Untuk Ahmad Amar, bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Inggeris dan juga bahasa Turki. Alhamdulillah, keempat-empatnya sudah dikuasainya, kecuali bahasa Arab belum lagi fasih.
pada bulan Jun ini sepatutnya Ahmad Ammar akan berada di Sudan untuk mengasah bahasa Arabnya di Sudan. Namun Allah Ta'ala mentakdirkan yang lebih baik daripada itu. Jadi untuk itu, inilah 7 formula yang melahirkan Muhammad Al-Fatih. Inilah 7 formula yang saya guna pakai untuk Ahmad Ammar. Alhamdulillah, ianya menjadi sungguh. Semuanya, ianya menjadi dalam bentuk pribadi persiapan beliau. Beliau dah bersiap, Allah Ta'ala panggil dia pulang. Ya, mudah-mudahan persiapan beliau itu akan dapat dicontohi anak-anak muda di hadapan saya pada hari ini. InsyaAllah. Baru itu, ya, tak salah untuk kita bercita-cita yang besar-besar. Tak salah. Ya. Namun Allah Ta'ala itu lebih hebat, lebih tahu perancangan dia. Kalau tidak beliau, mungkin anak-anak di hadapan saya akan menjadi. Dengan syarat mesti ada wawasan tersebut. Cuba kita fikirkan secara serius. Kemudian mengapa Turki? Yang pertama, Quran surah Ar-Rum. Yang kedua, hadis Imam Ahmad tadi. Dan yang ketiga, antara arahan Rasulullah yang terakhir sebelum baginda wafat, mempersiapkan satu bala tentera untuk menyerang Rom. Dan yang lebih signifikannya, Rasulullah telah melantik pemuda Usamah bin Zaid umur 18 tahun untuk menjadi panglima perang. Ya, Usamah bin Zaid umurnya 18 tahun menjadi panglima perang, dan tentera-tentera bersama-samanya termasuklah sahabat-sahabat yang hebat, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, semua berada di bawah kepimpinan anak muda berumur 18 tahun dalam sosok pribadi Usamah bin Zaid. Apa indikasi di situ? Bermakna memikul tanggungjawab untuk melakukan perubahan tersebut. Kita tidak boleh membiarkan anak muda ini ditentukan oleh zaman yang sedang dikuasai oleh budaya barat. Kita tidak boleh bagi ruang langsung walaupun satu saat supaya anak-anak muda ini dididik oleh zaman penjajahan, oleh zaman yang dikuasai oleh barat pada hari ini. Kita kena merancang, kita pastikan anak-anak kita itu dididik sebagaimana yang dikehendaki oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kata bagi can langsung, sebab zaman ini mereka yang menguasai, membentuk fikrah kita supaya kita dapat membina fikrah yang hebat begitu pun. Alhamdulillah Ahmad Ammar telah dapat melaksanakannya. Kemudian itu hujah saya mengatakan alhamdulillah sebagai anak yang sangat taat, dia tak komplain. Dia langsung tak komplain, dia kata kalau itulah pendapat mak dan abah, Ammar ikut. Dia kata Ahmad Ammar pergi ke Turki pertama, belajar sejarah Osmaniyah, yang kedua, tapi abah tak mau Ammar menjadi seorang intelektual yang sombong, menjadi seorang profesor yang sombong satu hari nanti, menjadi seorang pemikir yang sombong. Ahmad Ammar mesti duduk di madrasah Jamaah Khairat supaya kesombongan itu dapat ditundukkan dengan Al-Quran. Dan disitulah beliau mengkaji tafsir Al-Quran Risalah An-Nur, tafsir yang bersifat maudu'i, tidak sempurna keseluruhannya, tapi bersifat mauduk-mauduk tertentu mengikut sejarah perjuangan Imam Badi'uz Zaman Syed Nursi. Dan beliau duduk di sana dan selama 8 bulan beliau telah menyempurnakan membaca keseluruhan risalah tersebut. Dan selepas itu alhamdulillah mengikut mereka, mengikut pengikut murid-murid Badi'uz Zaman Syed Nursi, sesiapa yang menyempurnakan menghayati ajaran tulisan tafsir risalah An-Nur ini, hatinya pasti terikat dan mencintai Allah Ta'ala sampai bila-bila. Hatinya akan terikat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara mantap. Dan alhamdulillah selepas Ahmad Ammar meninggal, menyempurnakan. Kalau sebelum ini saya yang banyak bagi nasihat dekat dia, berbakul-bakul nasihat, tetapi setelah dia menyempurnakan kitab tersebut, dia sudah mulai memberi nasihat kepada saya pula. Ya. Anak umur 20 tahun beri nasihat kepada ayahnya yang mendidik dia. Sebab satu insiden saya ingat sampai sekarang, ketika saya mengadu kepada beliau dalam keadaan santai, saya kata, Abah Ammar, abah rasa abah nak berehatlah kejap, sebab abah pergi merata dunia selama bertahun-tahun, nak rehat kejap, kemudian untuk keluar daripada kebiasaan.
Ya, tak buat apa-apa, nak duduk saja, mungkin nak baca-baca, nak berjalan sebagainya. Abah dia kata, tak ada kalimah rehat dalam dunia ini. Kalimah rehat hanya ada bila kita mati di syurga nanti. Di dunia ini hanya untuk berjuang dan berpenat-penatan. Kalau kita nak rehat, tunggulah bila kita mati nanti, kita berehatlah di syurga. Itulah nasihat dia yang kami pegang pada hari ini. Yang sejak 5 bulan yang lalu, hampir tiap-tiap malam, bukan di tiap-tiap masjid, di tiap-tiap negeri. Daripada masjid di Pulau Pinang sampai ke masjid di Kedah, pada malam ni masjid di Perak. Besok malam satu masjid lagi juga berdekatan dengan sini. Hampir tiap-tiap malam, oleh kerana maknanya kata-kata tersebut terus masuk ke domain saya, bahawa tidak ada kalimah rehat untuk umat Islam di dunia ini. Rehat itu hanya bila mati di syurga abadan abada. Rehat hanya untuk mengembalikan, memulih tenaga, cukup. Tapi pengertian rehat untuk tidak berbuat apa-apa, bersantai-santai, pergi bersiaran ke seluruh dunia, tidak berbuat apa-apa untuk melihat kononnya negara-negara tertentu. Ya, dalam konteks umat Islam tidak ada kalimah rehat. Rehat itu hanya bila mati, dan rehat sebenarnya adalah di syurga abadan abada, sampai bila-bila. Tidak ada kalimah bekerja di syurga. Yang ada iaitu berehat dan bersenang-senang sampai bila-bila, sebagai ganjaran kita berpenat-penatan di dunia ini. Itulah yang wawasan yang saya terapkan pada Ahmad Ammar. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dianugerahkan anak yang sehebat ini, dan terus berdakwah dan terus melakukan perkara-perkara yang di luar jangkaan kami. Ada 2 buah buku yang telah diterbitkan. Kedua-dua buku ini, satu yang diterbitkan oleh Major Qayyum, tajuknya Kematian yang Hidup, ya, mengambil pendekatan motivasi, ya, yang kita jual sudah melepasi jualan 50,000 naskah dalam masa 2 bulan. Kemudian satu lagi buku, Cerita Cinta Ahmad Ammar, yang dibuat oleh Karya Bistari Syarikat Karang Kraft, dengan penuh warna-warni penceritaan oleh ibu dan ayah dan juga adik-beradik serta sahabat-sahabat beliau. Telah mencecah 100,000 naskah telah habis. YouTube yang kita lihatkan tadi itu sudah menjangkau 1.7 juta yang melihatnya, ya. Jadi ini satu fenomena yang sangat luar biasa, dan setelah 5 bulan berlalu, kami menjangkakan kisah Ammar ini akan habis sebagaimana yang lain-lain. Orang tak cerita lagi lah. Malah kami menjangkakan paling lama 1 bulan, orang tak mau cerita lagi pasal kisah Ahmad Ammar. Habis, tidak ada benda yang perlu kita pelajari. Tetapi sudah masuk 5 bulan, dan jadual kami pada bulan 5 dah penuh, bulan 4 dah penuh, bulan 5 dah penuh, sampai bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ni habislah. Ya, mudah-mudahan ramalan saya tepat. Habis bulan Ramadan, orang nak bincang benda lain pula. Mudah-mudahan, ya. Tapi Allah alam, saya tidak tahu apa implikasinya. Jadi itulah wawasan yang kami terapkan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang kami nak kongsikan. Mudah-mudahan anak-anak muda ini akan menyambut baton Ahmad Ammar yang telah memulainya langkah pertama. Jadi anak-anak muda akan menyambutnya dan akan menyempurnakan cita-cita dan impian beliau untuk umat Islam ni kembali menjadi khalifah Allah di muka bumi. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila Ahmad Ammar meninggal dunia, saya telah membuat satu permintaan untuk dikebumikan. Pertama, Kedutaan Malaysia telefon minta izin membuat persiapan untuk bawa pulang ke Malaysia. Kawan daripada Turki pun, jamaah hairat kata buat persiapan, minta izin nak buat persiapan bawa ke Malaysia. Saya katakan tolong kebumikan dia di Turki. Sebab tujuan dia datang ke Turki untuk belajar di Turki, biarlah dia kebumikan di Turki. Kedua-duanya terkejut. Kemudian saya meminta membuat permohonan untuk dikebumikan sama ada di pemakaman Sultan Muhammad Al-Fatih ataupun makam di kawasan pemakaman Abu Ayyub Al-Ansari. Saya tak tahu langsung, wallahi saya tak tahu permintaan tersebut
permintaan yang hampir mustahil, apalagi daripada orang luar. Tempat yang sangat dimuliakan, memerlukan keizinan orang yang paling besar di Turki untuk membolehkan dikebumikan tersebut. Antaranya, ya, apalagi orang luar yang tak ada standing di mata orang Turki. Oleh kerana saya memohon tersebut, kawan saya Alikut sebersalah. Dia telefon juga sebab dah diminta dengan harapan yang kosong, zero expectation untuk memohon tersebut. Tapi oleh kerana diamanahkan, sebut sajalah. Maknanya garanti tak dapat. Tapi kalau saya tak usulkan, nanti orang kata saya tak melaksanakan amanah. Dia sebutkan. Kemudian dia telefon kat saya, Saudara Azam, untuk Muhammad Al-Fatih, hanya keluarga Osmaniyah saja yang boleh, yang ada darah keturunan Osmaniyah. Tapi untuk Abu Ayyub Al-Ansari boleh. Tapi ini chances dia hampir kosong. Saya akan cuba. Apabila dia memohon kepada pegawai tertinggi yang bertanggungjawab untuk mengizinkan tempat tersebut, tiba-tiba dia setuju. Alikut terkejut. Dia antara percaya tak percaya, sebab yang memohonnya itu untuk anak pertama bukan orang Turki, yang kedua belum ada kitab yang ditulis, belum ada sumbangan apa-apa ke situ, tak ada langsung yang membolehkan mewajarkan dia dikebumikan ke tempat yang paling mulia ini. Umpama saya memuat permohonan untuk dimakamkan di pemakaman makam pahlawan di Masjid Negara. Anak muda 20 tahun yang tak ada sumbangan apa-apa minta kebumikan di makam pahlawan di Masjid Negara. Lebih kurang begitulah andaiannya. Allah Ta'ala izinkan. Itu satu perkara yang luar biasa. Dan yang kedua, apabila dikebumikan makam Abu Ayyub Al-Ansari, ribuan yang datang dan mereka ingin seolah-olah mereka mengkebumikan seorang ulama besar ataupun negarawan yang besar ataupun orang yang paling banyak berjasa kepada orang Turki. Ini juga satu perkara yang menghairankan saya. Ya, saya terkejut macam mana ribuan yang datang, Datuk Bandar turun, ya, ulama-ulama turun dan menangis-nangis. Menangis maknanya seolah sayu sangat dengan seolah-olah ini ulama besar yang meninggal. Saya pun tak tahu nak bersikap. Ya. Dan yang ketiganya, saya sebelum sampai ke Istanbul di Malaysia, saya mendapat ucapan takziah daripada semua orang. Sabarlah Tuan Haji, ini ketuan Allah Ta'ala, orang yang hebat-hebat saja diuji dengan ujian yang sebesar ini. Sabarlah Tuan Haji, takziah kami ucap. Takziah itu dalam Facebook, dalam internet, macam-macam. Sampai di Turki, Khoja Syed Nuri kata, saya bukan nak memujuk hati Tuan, tetapi saya nak ucapkan tahniah kepada Tuan. Kerana anak Tuan telah mati syahid, dan orang yang mati syahid, dia boleh memberi syafaat kepada Tuan dan juga keluarga Tuan dan orang-orang yang dia pilih selama 70 orang. Tahniahlah tuan-tuan. Jadi di Malaysia saya dapat takziah, sampai di Turki saya dapat tahniah. Jadi itu sebab waktu saya menyembayangkan, saya lihat kami tidak menangis. Kami tidak tahu nak bersikap. Ya, di Malaysia takziah, di Turki tahniah. Jadi akhirnya kita masih dalam keadaan kebingungan. Ya. Namun demikian kerana beliau telah diisytiharkan sebagai mati syahid, itu kita lihat beribu orang datang hanya untuk memegang kerandanya saja. Mudah-mudahan dengan memegang keranda sebagai saksi besok, mudah-mudahan Ammar boleh memberi syafaat kepada mereka. Itulah gambaran yang menggambarkan bahawa bukan tujuan untuk mengagung-agungkan, jauh sekali untuk meletakkan beliau sebagai seorang yang hebat, tetapi perkongsian untuk memberi inspirasi kepada kita bagaimana untuk membina anak-anak supaya anak-anak kita ini boleh menjadi pejuang-pejuang Islam yang membangunkan umat Islam dalam masa 10 tahun yang akan datang. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan, ibu bapa, kepada saudara Ammar. Dengan saya mendengar percakapan serta orang kata luahan hati daripada tuan dan puan, saya begitu tersentuh hati dengan apa sebenarnya amalan ataupun sikap Ammar
Yang sebelum ni saya tahu secara dasar je, tapi dengan hadirnya tuan dan puan pada malam ini, terima kasih banyak. Saya dapat tahu lebih mendalam dengan sikap ataupun kepribadian Ammar. Justru saya ingin tanya kepada tuan dan puan sendiri, ibu bapa kepada saudara Ammar, bagaimana kami daripada pelajar daripada Sekolah Tuan Abdul Rahman yang terdiri daripada pelajar berumur 13 tahun hingga 17 tahun, cara terbaik untuk kami peringkat awal untuk mencontohi saudara Ammar secara sedikit demi sedikit agar kami suatu hari nanti berjaya untuk mendapat anugerah ataupun ganjaran yang diterima oleh saudara Ammar. Itu saja, terima kasih. Ada soalan lain lagi? Kita kumpulkan 3 soalan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan dan puan, soalan saya, biasanya seseorang itu akhlaknya dipengaruhi oleh sahabat-sahabatnya. Jadi boleh tak tuan dan puan ceritakan sedikit sebanyak pengalaman tuan dan puan bersama dengan rakan-rakan saudara Ammar, bagaimana akhlak-akhlaknya sejak daripada sekolah rendah lagi, sahabat-sahabatnya, sehinggalah ke yang tuan dan puan bertemu di Turki. Sekian, terima kasih. Rahim, saya nak tanya, mengapakah ketika Syahid Ammar sudah meninggal tetapi dahi dia berpeluh? Ulang lagi sekali. Ketika Syahid Ammar sudah meninggal tetapi dahi dia berpeluh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab soalan yang kedua yang dikemukakan oleh anak anda tadi tentang sahabat-sahabat Ammar sejak sekolah rendah. Okay. Saya cerita sebelum Ammar sekolah. Sebelum Ammar sekolah, seperti saya sebut, Ammar serta yang kakak-kakak yang lain memang dibesarkan dalam suasana kampung. Jadi rakan-rakan sekampung terdiri dari mereka yang agak tidak berpeluang, ada yang tercicir dari persekolahan pun ada. Jadi rakan-rakan yang bersama Ammar bermain di Sungai Gombak terutamanya, jadi adalah anak-anak yang rata-ratanya adalah sama ada tercicir dari persekolahan ataupun tidak berminat untuk bersekolah. Ada juga yang tak tahu membaca walaupun sebaya dengan beliau. Dan tapi dalam suasana begitu, Ammar masih disenangi oleh rakan-rakan tersebut dan memang Ammar mendekati rakan-rakan yang sebegitu, dan kami keluarga juga meraihkan sebab biasanya Ammar tidak keluar mencari kawan, tetapi kawan-kawan yang datang ke rumah berkawan di rumah. Jadi memang saya melayani kawan-kawan Ammar, dan yang tak suka membaca saya bagi pinjam buku-buku bacaan di rumah yang Ammar warisi daripada kakak-kakak yang 3 orang tu. Jadi saya rasa dalam soal itu pelbagai jenis sahabat yang digaulinya. Bila masuk ke sekolah rendah, Ammar memasuki tadika Islam, memasuki sekolah rendah Islam dan sekolah menengah agama Bestari selama 3 tahun. Jadi masa itu mungkin suasana yang agak berbeza dengan apa di rumah, sebab rata-rata anak-anak di dalam sekolah tersebut, sekolah rendah Islam, sekolah menengah Islam, adalah anak-anak yang terdidik akhlak mereka, insya-Allah. Dan saya dapati kawan-kawan rapat Ammar adalah anak-anak yang berakhlak dan berbudi pekerti, dan malah sangat rapat dengan kami sekeluarga. Walaupun Ammar dah tiada, namun masih memastikan hubungan diteruskan. Tetapi bila Ammar memasuki maktab tentera diraja, itu adalah satu cabaran yang besar saya rasa bagi Ammar. Alhamdulillah beliau telah mampu melaluinya, sebab satu keputusan untuk masuk maktab tentera bukanlah satu keputusan yang mudah bagi kami sebagai ibu ayah, sebab selama ini tak pernah terfikir, tak pernah terancang dalam kehidupan kami bahawa Ammar akan dihantar ke sekolah maktab tentera diraja. Itu adalah dorongan daripada Allah Ta'ala yang membuatkan Ammar sendiri yang memohon untuk masuk maktab tentera. Dan bila dapat tahu anak memohon maktab tentera, maka kami merasakan bahawa inilah masanya. Cukuplah Ammar belajar di sekolah agama yang kami yakin sangat kukuh akhlak dan peribadi beliau. InsyaAllah kami yakin Ammar akan mampu melalui satu suasana yang baru,
Sebab rata-rata sahabat-sahabat kami memang tidak begitu menggalakkan. Ramai orang bimbang, dia kata masuk maktab tentera masalah sosial, nanti kena ragging, kena mental torture dan sebagainya. Tetapi kami yakin bahawa itulah tempat yang seolah-olah satu kehidupan yang satu realiti kehidupan. Pada satu tahap Ammar membuat keputusan tidak masuk, dia tak nak masuk bila dapat tawaran tersebut walaupun dia dalam memohon. Tetapi kami telah yakinkan beliau bahawa inilah tempat yang terbaik. Dan saya beritahu Ammar, saya kata itu adalah realiti kehidupan sebenar. Bila Ammar keluar bekerja nanti, itulah masyarakat yang Ammar akan perlu santuni. Berbagai-bagai bangsa, berbagai-bagai agama, berbagai latar belakang kehidupan, ada yang kaya, ada yang miskin. Di kalangan rakan-rakan seagama, ada yang tidak tahu solat, ada yang tidak tahu membaca Quran. Jadi makna katanya memang semuanya ada di situ. Itulah lambang, itu adalah satu sampel kehidupan sebenar di luar sana jika dibandingkan dengan suasana di sekolah agama Bestari yang penuh dengan suasana keislaman. Bukan satu keputusan yang mudah untuk kami lepaskan Ammar ke maktab tentera sebab merasakan bahawa bila masuk maktab tentera tidak ada lagi usrah, tidak ada lagi kelas-kelas subjek-subjek tafsir, nahwu, bahasa Arab. Jadi semua itu terpaksa dikorbankan. Tetapi yakin bahawa, saya beritahu Ammar, mak yakin satu hari nanti Ammar akan tetap berpeluang mempelajari bahasa Arab on your own ataupun belajar di mana-mana. Semua itu Ammar boleh belajar kemudian. Tetapi nak dapatkan pendedahan latihan ketenteraan bukannya mudah, dan mak yakin Ammar mampu melaluinya. Malah mak yakin insya-Allah satu hari nanti sekolah agama Bestari akan berbangga kerana bekas pelajarnya adalah anak yang cemerlang akhlaknya, yang cemerlang akademiknya di maktab tentera. Dan alhamdulillah, rupa-rupanya itu adalah satu doa yang Allah Ta'ala telah makbulkan. Dan semasa kami ke sekolah agama Bestari baru-baru ini, memang jelas ketara di kalangan pelajar, di kalangan guru-guru. Memang Ammar menjadi kebanggaan sekolah, alhamdulillah. Jadi saya rasa di Turki juga Ammar bukan saja bergaul dengan sahabat yang baik-baik, ya, tapi dari berbagai golongan, berbagai bangsa, berbagai masalah peribadi. Tetapi rata-ratanya Ammar sangat disenangi oleh rakan-rakan, walaupun rakan-rakan yang quote-unquote tak berapa nak baik akhlaknya. Jadi mungkinlah ada aura pada Ammar, saya tak tahu, wallahu alam. Tapi walaupun beliau diam, tak banyak berbicara, tetapi sentiasa didekati oleh rakan-rakan dari berbagai golongan. Sama ada yang anak-anak yang terdidik akhlaknya ataupun yang kurang terdidik akhlaknya. Jadi saya rasa gitulah yang dapat saya kongsikan. Ada juga saya kongsi dalam buku yang dinukilkan dalam buku terbitan Karya Bestari. Ya, begitulah sahabat-sahabat Ammar. Terdiri dari berbagai golongan, insya-Allah. Okay. Dapat husnul khatimah, iaitu mayatnya berbau wangi dan berpeluh, ya. Jadi bila kami diberi peluang untuk melihat Ammar buat kali terakhir sebelum ditutup dan dikafankan, kami terkejut melihat di dahinya dan juga di bawah kelopak matanya itu banyak peluh-peluh dalam bentuk yang masih lagi keluar, ya. Satu perkara yang dari segi sains tak boleh nak jawab, dari segi logik manusia tak boleh nak jawab. Sedangkan beliau sudah 48 jam berada di bilik mayat yang sejuk dan juga beku, ya. Jadi maknya telah mengelapkan peluh tersebut, keluar lagi peluh, ya. Itu yang kita ambil gambar dan masih nampak peluh tersebut. Jadi inilah yang dikatakan kematian yang mendapat husnul khatimah. Alhamdulillah kami bersyukur selepas melihat itu. Nak tanya soal sains, saya tak tahu. Tapi itu tanda-tanda orang mendapat husnul khatimah mengikut hadis Nabi. Kemudian untuk menjadi berjaya, saya yakin kalau keluarga dan juga anak-anak dapat mengikuti formula yang dibuat oleh Muhammad Al-Fatih. Mengapa formula ini penting? Sebab formula inilah melahirkan orang yang telah berjaya, ya. Formula yang membenarkan hadis Nabi. Maknanya bila kita mengikut formula murad yang kedua, mereka Muhammad Al-Fatih yang telah membenarkan hadis Nabi selama 800 tahun, bermakna kita juga ingin melaksanakan hadis Nabi dalam bentuk formula tersebut. Jadi 7 formula telah saya terangkan.
dengan ketengah harapan supaya ibu dan ayah kena sama-sama membantu anak-anak dan kalau cucu-cucu untuk membangun mengikut formula yang ada. Bayangkan kalau kita ada 1,000 pemuda-pemuda yang graduan daripada universiti yang menguasai pelbagai bidang, menguasai 4 bahasa yang besar di dunia ini, subhanallah, negara kita akan jauh lebih maju. Jadi cabaran saya kepada anak-anak di hadapan saya ini, masa depan di tangan kamu. Terpulang sama ada kita nak mempersia-siakannya ataupun untuk kita memanfaatkan segala ilmu pengalaman yang ada pada Ahmad Ammar ni untuk bangkit segera. Jangan buang masa, cari kawan-kawan yang baik-baik, kawan-kawan yang serius. Yang tak serius tak apa, tapi kita cari kawan-kawan yang serius. Mudah-mudahan kita akan bangkit sebagai satu kekuatan baru insya-Allah di negara kita. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi, mudah-mudahan anak-anak kita akan mampu diketengahkan sebagai seorang da'i dan pejuang. Sebab setengah-setengah ayah kadang-kadang bila ditanya, anak kamu nak jadi apa, tengoklah mana kodannya. Maknanya ayah sendiri pun tak punya wawasan, sehinggalah dia terpaksa bersusah payah menyelamatkan anaknya bila sudah dalam keadaan yang sangat naif. Dia bekerja untuk menyelamatkan anaknya. Saudara sekalian, sebenarnya ini suatu gambaran indah bagaimana kehidupan seorang da'i yang terpaksa melalui suasana yang begitu. Sebenarnya dia sangat indah, seperti keindahan yang dinukilkan oleh seorang syahid Imam Hasan Al-Banna, menggambarkan nilai yang harus ditempuh oleh seorang da'i. Dia kata, jadilah kamu seperti pokok buah-buahan. Kunu ma'an nasi kasyajar yarmunahu bil hajar yarmihim bith thamar. Orang membaling dia dengan batu, tetapi dia membalasnya dengan buah. Saudara sekalian, sebenarnya kehidupan ini sangat indah apabila kita meletakkan. Whatever kita jadi manusia di bidang mana pun, tetapi bila kita meletakkan diri kita sebagai seorang da'i, bekerja untuk Islam, bekerja untuk umat, maka itulah kesinambungan kepada tugas besar junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan menjadikan kita hidup yang kita lalui itu tersangat indah kerana kita melaksanakan misi kenabian itu dalam seluruh kehidupan kita. Mudah-mudahan pembentangan ini yang diusahakan oleh masjid akan menjadi aspirasi kepada kita golongan muda dan juga yang golongan ibu bapa, yang sebenarnya kita kena menanam cita-cita bahawa setiap anak yang kita lahirkan, yang kita didik, dia akan dilahirkan untuk membela dan membangun umat, membebaskan umat dari pembelengguan. Kerana itulah misi kenabian. Mudah-mudahan cita-cita kita ini akan mendapat keberkatan daripada Allah, dan kita, kehadiran kita malam ni akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon maaf dalam mengendalikan sesi ini, dan saya sebagai pihak mewakili masjid mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada kedua ibu bapa ini yang sudi hadir memenuhi jemputan kita. Mudah-mudahan hanya Allah saja yang akan membalas segala jasa baik dan usaha beliau untuk hadir bersama dengan kita pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat, astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Billahi taufiq.